Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat-sahabat Okay, hari ni saya cuma nak kongsi lah cara-cara macam mana saya mengedit video menggunakan kamera ni 360 Max. Ini kamera yang saya selalu guna, GoPro 360 Max. Saya ada sahabat-sahabat yang tanya bang guna apa, guna drone ke ambil video semua pasal dia boleh zoom, boleh alih kanan, alih kiri, automatic kan. Okay, itu semua kita trim, kita edit kan, dia punya angle dia. Tapi saya cuma shoot guna ni lah, kamera ni. Nanti saya nak ajar macam mana saya edit guna kamera ni edit video guna kamera 360 Max. Cara dia ada payah sikit, banyak kerja bukan macam video biasa-biasa. Bila kalau kita guna GoPro Hero 7 ke 8 ke 9 ke, ataupun kita guna handphone, apabila kita shoot video, kita boleh terus masuk dalam kita punya handphone ataupun kita punya PC, komputer, kita terus edit je. Okay? Tapi apabila kita guna kamera 360 Max ni, yang mula-mula sekali kita kena buat adalah kita kena trim video tu. Trim maksudnya trim, bahagian trim tu kita ambil cut video daripada asal, daripada GoPro ni, kita masukkan ke dalam komputer ataupun ke dalam handphone. Okey, komputer boleh, handphone pun boleh. Lepas kita dah masukkan ke dalam handphone dan komputer, barulah kita boleh shoot angle. Kita nak trim, kita trim video tu nak kat angle mana kita nak. Nanti saya tunjukkan cara-cara je. Tapi saya akan kali ni video kali ni saya akan tunjuk cara menggunakan handphone dulu bukan menggunakan komputer lah. Okey. Jadi senang lah. Jadi sahabat-sahabat yang nak beli GoPro 360 Max ni, lepas tu nak edit guna handphone, itu cara paling senang. Tapi kalau guna komputer ada susah sikit lah. Banyak benda saya nak kena jelaskan, nak terangkan macam ni kita nak edit video menggunakan komputer. Yang paling senang guna handphone lah. Okay, nanti saya akan tunjukkan cara-cara dia macam mana nak edit video 360 Max menggunakan handphone. Okay, ini cara-cara saya edit video menggunakan handphone handphone. Okay, pertama sekali kita buka lah GoPro application. Kita buka. Lepas buka GoPro application, kita tekan view media view media. Kalau yang atas tu control GoPro tu untuk kita control kita punya GoPro lah gunakan handphone. Jadi kalau kita untuk edit video, kita tekan view media Okey, tapi sebelum daripada tu kita kena connect dulu antara GoPro dengan handphone dengan menggunakan Bluetooth sebab GoPro ni dia ada function untuk connection menggunakan Bluetooth Bluetooth dia ada Wi-Fi band 5 GHz sama 2.4 GHz. So boleh pilih lah handphone sahabat-sahabat support yang mana satu Wi-Fi band tu. Okey, dah selepas buka tu, inilah contoh-contoh video yang telah saya ambil yang telah saya rakam untuk saya buat video dalam YouTube lah nampak banyak video-videonya. Okey, kita pilih salah satu video lah untuk kita trim, render video. Okey, kejap kita pilih kejap. Kita pilih salah satu video yang pendek lah Okey, video ni kita ambil. Okey, nampak ni. Okey, sekarang ni video ni masih belum diedit lah. Okey, dia boleh goyang-goyang apa semua nampak dia masih dalam 360, dalam mode 360 belum diedit videonya, belum trim, belum render. Jadi itulah tugas kita, nak kena trim dulu. Okey, mula-mula first yang kita kena buat adalah kita trim dulu video ni kita nak trim paras mana. Contoh video tu selama 40 saat macam ni 40 saat. Kita trim lah mana yang kita nak. Maksudnya kita cut video tu mana yang kita nak. Selepas dah, kalau kita nak penuh, kita ambil sampai hujung lah. Lepas tu kita cut video tu
Lepas kita dah cut, kita tekan save kat atas yang biru tu nampak save. Lepas tekan save, kita escape. Okey, kita tekan. Lepas tu kita tunggulah sampai dia proses sampai habis dia punya proses. So trim video tu masuk ke dalam kita punya GoPro application. Selepas tu barulah kita boleh render video kita tu. Render ni maksudnya kita nak ambil angle yang mana untuk kita masukkan ke dalam kita punya video dalam format MP4 sekarang ni format 360. Jadi bila dah masuk dalam GoPro application, barulah kita boleh edit, render video tu untuk jadikan format MP4. Barulah kita boleh masukkan ke dalam YouTube lah lepas dah format MP4 kan. Kalau tak, 360 ni bukan semua orang boleh tengok kan. Kalau MP4 boleh katakan semua orang lah boleh tengok videonya kan. Okey, dah siap kan? Okey, dah siap. Lepas dah siap 100%, kita kena keluar lah daripada ni, daripada view media tadi ni. Kita keluar. Lepas tu kita pergi ke nampak yang ni yang gambar ni, gambar video ni kita klik yang ni. Lepas tu nampak tu dia ada keluar kan satu video yang kita dah trim. Video ni tadi kan kita trim 40 second ni kan. Okey, nampak button yang petak ni, bulat petak ni kan. Inilah untuk kita render video kita ni render video kita agar kita boleh masukkan ke dalam YouTube. YouTube. Tapi sebelum tu kita dapat render, kita kena edit lah pula. Mana kalau kita rasa kita tak puas hati, kita nak cut ke nak pendekkan, kita kena edit pula. Tapi kalau kita rasa puas hati, kita terus masukkan je lah ke dalam YouTube. Okey, kita tekan button bulat petak ni dulu. Yang bulat dengan betul ada petak segitiga, segi empat ni. Okey, lepas tu barulah kita boleh edit. Okey, kita nak edit yang macam mana, pusing ke angle mana. Okey, contohlah kita nak ambil angle kat sini. Macam ni kita dah rasa kita dah puas hati posisi macam ni, kita pun tekan lah butang petak ni bulat petak ni. Lepas tu kita jalankan dia lah, kita play sampai mana kita nak posisi tu, dia berapa second kita nak, Okey, katakan kita nak sampai 4 second kan. 4 second, kita pun tekan lagi sekali lah. Tekan, kita stop lah. Kita stop. Lepas tu kita pause. Lepas tu kita tukar posisi lain pula. Pasal kita nak tukar biar view lain pula kan. Maksudnya kita nak video tu nampak angle ke posisi yang lain pula. Okey, pada saat yang ke-8 kita nak tukar pula posisi ke lain pula. Nak zoom pula gambar udang tu kan. Gambar udang naik daripada air. Kita tekanlah lagi button petak tu. Lepas tu kita try lagi sekali tengok play video tu jadi macam mana pula. Kita rasa kita puas hati, kita biar je lah. Kalau kita tak puas hati, kita edit balik lah. Buat balik Kalau kita tak puas hati, kita kena buat balik lah posisi yang macam mana yang kita nak Okey, macam ni kita rasa kita dah puas hati. Kita tekan done done. Lepas tu kita pilih, jangan pilih save draft, render video. Nampak tu ada tulis render video kan. Kita tekan yang tu. Tidak render lah. Dia render video tu yang kita dah render posisi yang mana kita nak. Tu kita render lah. Dia ada render ke format MP4 So kita tunggulah sampai dia siap. Proses ni render ni lama memang lama. Biasa kerja-kerja render ni kita tengok pada video lah. Kalau video sampai 20 minit yang kita nak masuk dalam YouTube, kerja-kerja render lebih kurang dalam 10 jam ada, lebih kurang macam tu banyak kerja. Kalau campur semua sekali, video yang kita nak render tu sampai 1 jam lagi lama lah jawabnya. Jadi kalau pakai handphone yang baik sikit, cepatlah sikit kan. Handphone yang RAM dia besar sikit kan, prosesor dia pun besar, Snapdragon 800 lebih ke kan, ataupun RAM dia 8GB ke 12GB, dia cepat sikit.
Nak lagi cepat guna PC lah. Nak lagi cepat guna PC. Dan PC kita tu pun sama jugalah, spek mesti nak tinggi. AMD Ryzen ke kan, AMD Ryzen yang terbaru ke. Lepas tu RAM mesti nak 12GB. Lepas tu graphic card baik semua kan. Spek PC tu nak kena power lah Kalau spek PC pun low spec, tak support Kalau PC dia punya spek dia mesti nak Windows 10 lah. Windows 10 Lepas tu RAM dia mesti nak 8GB ke atas, paling rendah. Tak silap saya lah 8GB ke 6GB macam itulah. Saya punya 8GB lah boleh. Lepas tu Windows 10. Lepas tu kita download lah application GoPro tu. Dia memang ada kat dalam laman web GoPro. Lepas tu kita terconnect je. Nak connect tu dah senang lah. Kita dah ada GoPro, kita senang nak connect lah dengan application yang kita download daripada laman web tu. Tak kena bayar pasal kita dah beli GoPro kan. Sebenarnya video render ni lama, dia kurang dalam 7-8 minit juga Tapi saya cut lah cepatkan dekat-dekat 10 minit juga kan. Saya render, tunggu nak siap untuk render untuk 40 saat saja. Bayangkan 40 saat lebih kurang dalam dekat-dekat 10 minit. Kalau 3-4 minit tu berapa lama tu? Kira sendirilah sahabat-sahabat Okey, ni dah siap videonya. View media, kita pun select view media yang bawah tu, yang biru tu. Okey, tekan. Lepas tu kita tengok macam mana video yang kita render tadi tu macam mana. Tu kita play dia. Tengok nampak tu dia macam itu. Kita select. Lepas tu kita besarkan ke udang kan. Nampak. Lepas tu kita patah balik ke orang. Macam itulah keadaan video yang kita buat tadi tu. Ini saya buat terbalik disebabkan saya guna handphone guna handphone memang macam inilah. Video saya nak dalam keadaan vertical, tapi handphone kita kan horizontal. Tu yang jadi macam ini videonya. Harap sahabat-sahabat faham lah apa yang saya sampaikan ni. Taklah susah sangat nak render tu. Boleh belajar lagi At least adalah sedikit ilmu yang saya boleh share dengan sahabat-sahabat Harap sahabat-sahabat puas hatilah dengan apa yang saya sampaikan dengan video saya ni. Itulah cara-cara edit video 360 guna handphone Ini salah satu cara lah. Banyak function dia di dalam apps GoPro tu. Dia ada line dia ada easy buff. Maksudnya easy buff ni maksudnya video tu bila beralih daripada satu angle ke satu angle yang lain, dia pusing dalam keadaan cepat lah. Kalau line dia ni dia pusing slow motion je. Contoh kita jarakkan dalam 6 saat. Dalam masa 6 saat tu dia pusing daripada satu angle ke satu angle. Dia akan pusing dalam keadaan yang slow lah, slow motion. Sampai 6 saat dia akan pergi kepada titik yang kita edit. Okay, satu lagi, untuk edit video 360 Max ni tak boleh kita guna mana-mana handphone, tak boleh. Dia ada spek dia yang kita boleh guna untuk edit video ni Kalau yang handphone yang menggunakan spek MediaTek, tak kira lah apa spek pun yang terbaik paling latest pun, tetap tak boleh guna, tak support untuk edit video 360 Max, tak support MediaTek. Saya tak tahu kenapa. Untuk MediaTek memang dia tak support. Sebab saya dah terkena beli handphone yang paling latest, siap ada liquid cooling apa semua, harga pun mahal lah. Handphone apa saya tak boleh cakap lah. Jadi tak support, kita nak edit tak boleh. Dia loading je, memang tak boleh baca video. Jadi ini poin yang paling penting lah. Maksudnya sahabat-sahabat jangan tersalah beli. Handphone yang boleh support untuk GoPro 360 Max ni cuma yang menggunakan prosesor Snapdragon. Itu pun bukan semua prosesor yang guna Snapdragon boleh support untuk video 360 Max ni. Cuma Snapdragon spek 665 tak silap saya, yang paling rendah. Maksudnya yang low spec itulah yang kategori yang paling rendah sekali, Snapdragon yang boleh support untuk kamera 360 Max ni. Dan dia punya RAM mesti nak 4GB paling kecil. 4GB RAM. Dia punya CPU dia mesti nak octa core.
2.01 GHz ke macam itulah. Itu yang paling spek yang paling low lah tu, yang boleh support untuk edit video menggunakan handphone, edit video 360 menggunakan handphone. Okey, ingat tu baik-baik. Jangan salah beli handphone. Bukan semua handphone boleh support. Nanti rugi kita dah beli mahal-mahal, sekali nak edit video tak boleh, modal lagi kan. Lagi YouTuber macam saya ni yang baru nak mula kan, modal pun keluar duit sendiri semua. Bukan satu yang kecil nak buat video ni sebenarnya. Kadang-kadang sahabat-sahabat tengok macam senang buat video, sebenarnya tak. Modal besar. Tapi kalau nak senang, guna GoPro biasalah, GoPro 7 ke 8 ke kan. Ataupun lagi modal lagi kecil, guna handphone lah, paling senang. Cumanya kita tak dapatlah shoot angle-angle yang cantik video untuk view video kita kan. Jadi kalau kita guna 360 Max ni, banyaklah angle yang kita boleh ambil video kita nak shoot cantik lah sikit kan. Jadi kita post upload dekat YouTube, orang tengok pun macam seronok macam best video macam ni kan. Itu je tujuan dia. Okey, kalau sahabat-sahabat ada lagi apa cadangan ke ataupun idea untuk saya buat video, boleh komen dekat saya punya video kat channel YouTube. Nanti insya-Allah saya akan buat lah apa yang sahabat-sahabat nak saya buat tu lah. Kalau saya mampu, saya akan buat lah. Kalau saya tak mampu, saya cakap saya tak mampu lah. Okey, setakat tu je lah video untuk kali ni. Yang penting sahabat-sahabat jangan lupa subscribe channel saya, support saya sahabat-sahabat saya menghargai lah apa sumbangan sahabat-sahabat yang support saya, subscribe channel saya saya doakan sahabat yang subscribe channel saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan yang banyak. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Ta'ala beri kebaikan yang banyak kepada sahabat-sahabat saya yang support channel saya, yang subscribe channel saya. InsyaAllah semua tu Allah Ta'ala akan bagi ganjaran pahala, insyaAllah. Mudah-mudahan, amin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat.